macam mana untuk kita set up ERPH baru yang menggunakan ERPH 6.0. Okey. Pertama sekali, cikgu-cikgu boleh pergi dekat ERPH yang classroom yang telah di-invite, cikgu tekan yes je. Okey, contohlah saya daripada bidang sains matematik. Okey, jadi folder kelas tu adalah 2022/3 ERPH. Okey, dalam bidang sains dan matematik tu apa yang kita kena ada ialah untuk cikgu-cikgu baru, ERPH yang kita gunakan sekarang ni lebih kurang sebiji lah macam buku mengajar. Jadi semua yang ada dalam buku mengajar kita boleh isi. Jadi apa yang kena isi ialah kulit, maklumat am tu tak perlu sebab admin dah sediakan. Cuma yang bertanda highlight itu cikgu-cikgu perlu senaraikanlah dekat situ. Okey, hari ini saya akan menerangkan tentang 13.0 rancangan pengajaran harian. Okey, untuk template master, kita boleh dapatkan template tu daripada rancangan pengajaran daripada Google Classroom. Yang ni terima kasih kepada Cikgu Ahmad Syukri sebab dia dah uploadkan satu master dalam ni. Jadi cikgu-cikgu boleh download dalam ni ataupun satu lagi sebenarnya dekat kita punya ni drive Okey, ni drive. Okey, dekat dalam My Drive, apa-apa yang terkandung dalam My Classroom tu ada dekat ni, dekat folder My Classroom. Okey, dekat folder My Classroom, cikgu-cikgu cari folder ERPH 2.0. Okey, jap saya zoom sikit. Okey, jadi cikgu masukkan folder ERPH yang baru. Ni ada. Dalam ni pun template. Okey, katakanlah saya buka daripada sini. Apa yang cikgu-cikgu perlu buat ialah ada beberapa perkara lah. Cikgu-cikgu perlu edit untuk sesuaikan dengan pengajaran yang kita. Okey, yang pertama, cikgu-cikgu boleh tukar tajuk ni. Yang pertama sekali, yang paling penting kita jangan usik yang master. Okey, kita buat make a copy. Okey, make a copy apa? Katalah kita tulis yang ni adalah untuk yang baru. Okey, tadi yang master kan, jangan kacau master tu. Okey, kata satu tu kita buat untuk master kita lah. Maknanya apa-apa kita akan rujuk kat sini. Baru kita buat minggu 1. Okey, katalah master dekat mana? Okey, letak terus folder ni dekat folder classroom kita tadi. Sebab nanti hilang. Okey, jadi mana? Okey, jadi cari dekat classroom. Okey, classroom. Okey, 2023 ni. Okey, 2023. Okey, tekan select. Okey, jadi kita pun masukkan, tekan OK. Jadi ni adalah template master kita. Okey. Ada beberapa benda yang kita perlu highlight. Yang pertama, dekat menu. Yang kedua, ni adalah menu terbaru iaitu RPT. Maknanya kata setelah dibincangkan daripada pihak SIC+, daripada pihak PPD dan JPN, jadi ditambah RPT ni. Okey, jadi yang ni yang tambahan lah. Jadi cikgu perlu key in ikut RPT yang kita buat sebelum ni. Jadi untuk sementara itu, penyelaras mata pelajaran perlu sediakan lah. Jadi cikgu-cikgu ikut je. Okey. Selepas itu, di SKP. Okey, dekat di SKP pun sama. Untuk menyenangkan ataupun meringankan untuk kita filter, jadi kita cari subjek kita saja. Okey, jadi cara dia ialah kita tekan dekat subjek, kita cari mata pelajaran kita, katakanlah saya matematik. Yang ni kita kena filter. Okey, jadi katalah matematik. Okey, matematik ni, katalah kita pilih mana-mana matematik yang kita ajar. Okay, cikgu perlu betul mana-mana satu matematik yang kita akan guna. Okey. Jadi kita tekan antik dia.
Okey, lepas tu tekan okey. Okey. Jadi, barulah cikgu delete yang selain daripadanya. Okey. Tu dekat di SKP. Okey. Jadi, dekat data, okey, dekat data, cikgu masukkan nama kelas. Okey, dekat sini, apa yang kita kena perlu tukar ialah kelas, masa, kelas ikutlah kelas kita apa ajar. Kita ajar kelas 5 ISN, 5 IKD. Okey, letak kat sini. Okey, masa pun sama. Sesuaikan dengan masa yang kita guna. 7.40, 8.20. Cikgu kena key in lah sikit yang di sini. Yang lain, untuk memudahkan yang PM, subuh ni, bahasa Jepun ni, cuma cikgu kena delete. Okey. Jadi, 2 benda ni saja yang cikgu kena delete. Kelas dengan masa. Cikgu kena edit, sorry. Kelas dan masa. Okey. Jadi, data, cikgu baiki dekat data, baiki dekat DSKP, buang DSKP yang tak kita guna dan barulah kita masukkan RPT. Okey. Dekat menu, okey, saya akan ajar cara untuk kita masukkan gambar. Katalah nak letak gambar, pilih pada petak nak letak gambar. Okey, tapi cikgu kena make sure lah cikgu dah masukkan gambar siap-siap. Okey, tekan insert. Okey, tekan image. Paling senang cikgu masukkan image, insert image in the cell. Okey, lepas tu cikgu browse. Katalah cikgu browse dekat picture cikgu, katalah gambar ni. Okey, tekan open. Okey, lambat sikitlah, dia akan masuk terus dalam gambar ni. Okey, yang kat tengah ni kita masukkan header. Okey, header tu Fatihah dah masukkan dalam ERPH, tekan insert, tekan image, tekan insert image in the cell. Okey, kalau sebab saya dah try tadi, dia tak cantik, jadi saya masukkan insert image over the cell. Jadi nanti kita resize je. Okey, tekan browse. Make sure cikgu dah download siap-siap lah. Okey, download, katalah contoh. Okey, dia akan jadi besar lah sebabnya saya masuk over the cell. Okey, sebab kalau saya masuk in the cell dia tak muat. Nanti saya, okey, lepas tu cikgu sesuaikanlah dekat dalam petak ni. Okey. Okey, dah siap lah macam tu. Okey, jadi selain daripada data di SKP, dekat menu ni kita masukkan. Tadi kita dah masukkan kelas kan? Okey, masukkan kelas. Katalah kelas 1A. Okey, masa pukul berapa, hingga pukul berapa. Ni based on jadual kita. Cikgu kena masukkan masa habis pukul berapa, subjek apa, tingkatan berapa. Okey. Jadi, ni sebagai contoh, saya dah siapkan saya punya ERPH. Dia akan jadi macam ni. Okey, jadi RPT tu dekat ruangan menu sebelum kita siapkan menu, kita siapkan di SKP. Jadi dekat di SKP saya hanya ada tingkatan 4 je lah. Sebabnya nanti tingkatan 4, 5. Okey. Dekat data, okey, kelas yang saya edit ialah kelas dan masa. Ni ikut kelas, masa tu sepenuh daripada 7.40 sampai 2.10. Okey. Jadi barulah cikgu-cikgu isi untuk okey, ni dah siap untuk master. Okey, apa-apa berlaku dekat master lah. Okey, contohlah nanti cikgu akan tukar, katalah cikgu akan mengajar PSV. Jadi cikgu akan gunakan edit yang satu ni, yang asal tadi. Ataupun yang satu ni je. Cikgu tak payah buang di SKP. Okey, untuk hari seterusnya, sama juga. Cikgu make a copy. Katalah cikgu nak buat untuk minggu 1 ni. Cikgu edit, cikgu masukkan minggu 1. Okey, folder terus simpan dekat folder kita. Okey, folder mana? Sebab senang nanti kita nak cari dekat dalam
dalam classroom. Dia terus insert apa yang ada dalam folder classroom. Okey, katalah 2023. Okey, tekan select. Okey, minggu 1 tekan okey. Jadi, nanti cikgu akan edit minggu 1 pada template minggu 1 terlebih dahulu, minggu 1 ni. Jadi, cikgu jangan edit dekat master. Jadi at least dalam tu ada satu yang diberi oleh admin, yang kedua master tu untuk kita. Contoh maknanya kita dah buang siap-siap master copy, dah edit nama kita, dan minggu 1 tu barulah kita make a copy minggu 1, make a copy minggu 2. Okey. Jadi untuk siap, oh sorry, saya lupa tadi. Dekat master pun sama. Sebabkan katalah kita master kita mengajar matematik. Jadi dekat RPT apa yang kita perlu tambah ialah, okey, sekarang kita kena tambah satu-satu. Kata minyalah minggu 1 kita berpandukan RPT yang kita dah buat. Jadi kita pun tulis standard kandungan minggu 1 buat apa. Cuma apa yang senangnya ialah katalah yang minggu 2 saya tak tahu, tak type lagi. Katalah tekan petak ni, cikgu pun type lah. Katalah minggu 1 ialah 1.1. Okey, jadi 1.1 ni, okey, katalah paling senang cikgu type je 1.1, dia akan keluar lepas ni. Okey, katalah 31. Yang ni pun sama. Cikgu tekan dulu, cikgu tekan petak, lepas tu cikgu pun type 1.2 ke, dia akan keluar. Sorry. Dia pun keluar nanti. Jadi cikgu pun isilah ikut RPT yang cikgu dah buat untuk 1 tahun. Yang ni susah sikit, bukan susah sikit, rumit sikitlah sebab ni kita kena key in. Lepas tu, jadi cikgu pun penuhkanlah pada hari Ahad ni. Okey. Saya rasa kita penuhkan dekat kelas. Yang ni adalah berapa kehadiran pelajar dan kalau kita tak hadir, kita tulis dekat catatan. Okey. Yang lain sama. Yang lain semua ada dalam data, tema, tajuk, standard pembelajaran, objektif tu kita perlu sesuaikan dengan objektif kita. Yang ni kena type. Kriteria kejayaan pun kita kena tulis. Kriteria kejayaan kalau matematik, contoh objektif pembelajaran ialah pelajar dapat mengira, pelajar dapat menyelesaikan masalah. Okey, jadi kriteria kejayaan daripada nak selesaikan masalah, contoh Fatih ambil satu topik. Mula-mula apa yang pelajar perlu buat? Pelajar perlu pelajar dapat mencari nilai kecurunan. Yang kedua, pelajar dapat mencari nilai C. Kriteria kejayaan ni adalah yang spesifik. Macam mana macam apa yang pelajar perlu tahu untuk mencapai objektif. Okey, aktiviti pun sama. Aktiviti ni kita perlu type sendiri. Penilaian dan pentaksiran kena tulis berapa yang bertulis. Okey, impak dengan refleksi kita tulis berapa refleksi pelajar. Okey, yang lain semua sama. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.